Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita mulakan pengajian ilmu kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dirahmati dan diberkati oleh Allah sepanjang kita bersama-sama pada malam ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu yang beri manfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat. Warzuqna fahman wasi'a. Rezekikan kepada kami kefahaman yang luas. Allahumma ja'alna min ulama'il 'amilin. Jadikan kami hamba-Mu yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami hamba-Mu yang diikhlaskan oleh-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbil alamin. Amin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, mari sama-sama pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kerana dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jualah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Bahkan inilah yang dikehendaki oleh Allah kepada kehidupan kita sejak azali lagi. Dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan yang kita akan dapat bersama-sama pada malam ini. Maka mari sama-sama kita bersyukur dan menghargai nikmat kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam ini, dengan kita sama-sama ikhlaskan hati kita kerana Allah, dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita dengan ilmu yang kita pelajari ini untuk kita amalkan, untuk kita semakin hampir dekat kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi jangan lupa juga tuan-tuan, sama-sama kita niat i'tikaf dalam masjid ni tuan-tuan. Jadi kita sambung pengajian tasawuf kita dalam daripada kitab Penawar Bagi Hati daripada karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tuan-tuan insya-Allah. Jadi kita sambung pengajian kita pada muka surat 62 62. Jadi kita ni masih membicarakan mengenai dengan kelebihan berlapar-lapar tuan-tuan ya, kelebihan tidak makan berlebih-lebihan tuan-tuan ya. Jadi dalam pengajian tasawuf ni, orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala ni tak boleh makan seperti mana orang awam makan. Kerana orang tasawuf ni dia makan sekadar sahaja tuan-tuan ya. Jadi dia makan sekadar untuk hidup. Jadi bukan hidup untuk makan tuan-tuan ya. Maksudnya orang ahli tasawuf ni jaga nafsu. Kalau kita makan berlebih-lebihan, nanti nafsu kita menjadi kuat, menjadi hebat tuan-tuan ya. Maka sebab tu kita ni berhenti sebelum kenyang tuan-tuan ya. Makan ketika lapar. Jadi jangan terbalik tuan-tuan ya. Jangan kita ni makan je dan selagi tak kenyang, selagi itulah tak berhenti. Tu terbalik, salah tuan-tuan. Jadi bila kita makan lebih sangat, berkenyang sangat ni, nanti nafsu kita jadi kuat tuan-tuan. Jadi kuat, dan bila kita meraihkan nafsu itu, maka amal kita akan semakin lemah dan sebagainya tuan-tuan ya. Jadi kita tengok kelebihan orang yang berlapar ni, orang yang menahan diri dia daripada makan berlebih-lebihan, bahkan dibiarkan diri dia lapar sedikit. Tidaklah perut tu kenyang je kerjanya tuan-tuan ya. Jadi kita dah baca hadis yang pertama tu, kita baca baliklah sebagai ulangan tuan-tuan ya. Lama dah kita tak bertemu ni. Minggu lepas kita tak ada tuan-tuan ya. Pertemuan sebelum ni tak ada. Jadi kata Nabi SAW,
ma min amalin ahabba ila Allah. Tidak ada amal yang sangat Allah kasih, yang sangat Allah suka, tuan-tuan ya. Ahabba ni isim tafdhil. Isim tafdhil ni maksudnya bersangatan lah. Sangat-sangat Allah kasih. Ni antara amalan bukan setakat Allah kasih, bahkan bersangat-sangat Allah kasih. Ada ahabba nah. Kepada Allah melainkan daripada lapar dan dahaga. Jadi lapar sikit Allah suka, tuan-tuan ya. Kerana memang bila kita kenyang sangat, nafsu akan kuat. Jadi dalam kehidupan ahli tasawuf ni tak boleh menghidupkan nafsu walaupun dengan jalan apa sekalipun, tuan-tuan ya. Jangan jalan dosa dan maksiat, yang tu memang confirm ikut nafsu. Dengan jalan kelalaian, yang tu pun tidak mahu juga, sebab itu pun nafsu, tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan keluar daripada masjid ni sambil berjalan, tuan-tuan nak, kita tak buat apa-apa, kita nak zikir, Allah lintaskan hati kita. Daripada kamu berjalan kosong-kosong, sambil-sambil kamu keluar masjid ni, lebih baik kamu zikir. Kita ingat nak zikir. Sedangkan zikir ketika itu sunat je, bukannya wajib. Zikir tu sendiri memang sunat, tuan-tuan nak. Kita naik motor sampai berjalan ke rumah, semua tu sunat. Dan Allah ingatkan kita untuk berzikir. Datang ilham, datang rasa nak zikir, tuan-tuan. Ni orang yang Allah kasih. Bila Allah kasih pada seorang, Allah ingatkan seorang itu banyak menyebut nama Allah. Jadi kalau hati kita ni sentiasa ada ilham untuk kita ingat kepada zikir, itu datang daripada Allah. Tapi kadang-kadang nafsu, tuan-tuan, nafsu. Jadi nafsu ni kadang malas. Nak zikir malas, tak ada apa-apa pun hidup aku bahagia kan, maksudnya badan sihat. Jadi kita nak sebut nama Allah ni kadang-kadang malas, tuan-tuan nak. Jadi ketika tu maksudnya jangan raikan nafsu, kena lawan juga. Walaupun perkara tu sunat, ahli tasawuf ni sentiasa membuang kehendak nafsu sehingga nafsu dia mati. Tak ada kehendak nafsu dengan kelalaian, dengan dosa apatah lagi. Kemudian dengan berkenyang-kenyangan pun tak ada juga. Atas nama nafsu buang habis. Jadi maksudnya orang yang sampai menjadi kekasih Allah ni, wali-wali Allah, kerana habis kehendak nafsu, tak ada. Bahkan Syekh Abdullah Kabir, guru kita, kata orang yang berjalan kepada Allah sehingga sampai sungguh di hadapan hadratillah ni, sampai sungguh di hadapan keagungan kebesaran Allah, sehingga betul-betul mengenal kepada Allah, nafsu ni yang sampai situ, tuan-tuan. Yang sampai ke tahap tu, nafsu ni, tuan-tuan, bukan sekadar nak lawan-lawan, bukan nak lawan lagi, bahkan kehendak pun tak ada dah, lintasan nak pun tak ada dah. Jadi orang sampai tahap gitu baru mati sungguh, mati, tuan-tuan, mati diri dah. Tak ada kehendak-kehendak dalam diri dia, melainkan kehendak kepada Allah sahaja. Jadi jalan tasawuf ni tak ada kehendak nafsu yang kita boleh raikan. Nafsu yang malas nak berzikir pun tak ada. Kira sentiasa hidup nafsu untuk Allah dia. Jadi nafsu mutmainnah lah, tuan-tuan ya. Batu orang khusus dia macam tu, orang khas. Orang awam dia lawan nafsu keadaan-keadaan tertentu je. Time semayang dia lawan nafsu, habis semayang dia ikut nafsu balik. Maksudnya tak zikir, tak apa, tak kisah, tuan-tuan ya. Orang khusus nafsu dia sentiasa dibawa pada Allah, bawa pada Allah sampai jinak nafsu dia, sampai nafsu dia seronok asyik dengan Tuhan ni, sampai tak ada kehendak-kehendak nafsu dia selain daripada Allah, tak ada. Kosong-kosong tak ada. Sandar-sandar duduk saja-saja tak ada lah. Nak tengok TV lagi tak ada. Tuan-tuan kita. Jadi termasuk nafsu makan minum ni pun ditahan juga, tuan-tuan. Selagi mana ada kehendak-kehendak nafsu yang menang atas diri kita, kita kalah lah. Tak kira lah nafsu lalai tadi ke, tuan-tuan. Nafsu makan minum ke, kira kita perjalanan kita ni tak habis lagi lah. Kita ni kalah lagi. Kalau dalam berperang ni, kita ni terbunuh lagi. Kalau kena sepak tu maknanya terpelanting lagi, tuan-tuan. Tak dapat tepih lagi. Bab makan minum kalah kita kalah, tak habis lagi. Jadi nak pergi kepada Allah tu masih ada hijab, hijab nafsu duk sangkut situ, nafsu makan minum, nafsu lalai dan sebagainya. Sebab tu dalam Al-Quran itu Allah menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguhnya orang-orang beriman yang telah pun mencapai kebahagiaan. Bukan baru nak capai, bukan sedang capai, tapi dah capai, sudah berjaya, sudah tamat. Sudah tamat, tuan-tuan. Apa sifat dia? Antaranya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yakni mereka-mereka yang telah mencapai kehidupan yang tak ada lara, tak ada sia-sia. Ni wali-wali Allah. Wali-wali Allah ni 24 jam dia kehendak dia pada Allah, tuan-tuan ya. Bukan kata kosong ni, tak ada. Jadi gitu, tuan-tuan ya. Jadi berlapar-lapar ni niat kerana nak bunuh nafsu, tuan-tuan. Tahan sikit bagi nafsu tu terseksa sikit. Tu cara, tuan-tuan ya.
Dan niat kita nak bunuh nafsu kerana untuk Allah kasih redha pada kita. Gitu tuan-tuan. Ada orang tahan lapar juga, tapi nak diet bukan nak kerana Allah, tu tak jadi tuan-tuan. Yang tu sia-sia. Nak diet bukan sebab semata-mata nak bagi orang tengok kita cantik. Nak diet tu bagus untuk sihat tuan-tuan ya. Untuk badan sihat, supaya Allah suka badan sihat. Biar gitu, biar nampak sampai kepada Allah. Jangan nak diet sebab orang kata mu ni gemuk dah. Kita malu orang kata diet kita. Jadi kita diet kerana orang bukan kerana Allah. Jadi kita tak makan lebih-lebihan ni bukan kerana orang kata kita, tapi kerana Allah suka. Allah redha kita tahan sikit lapar ni, jangan kenyang sangat. Tahan diri sikit. Dan kalau kita nak sihat badan pun sebab kita nak Allah pandang kita cantik. Bukan orang pandang kita cantik. Dan kita jaga kesihatan badan kita sebab badan ni amanah daripada Allah. Niat dia kerana Allah. Dia kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah. Kalau niat kerana suami boleh juga, tapi jangan jatuh atas suami saja. Suami pun niat atas isteri boleh juga, tapi jangan jatuh atas isteri sahaja. Dia jadi putus juga, jadi makhluk juga tuan-tuan. Biar sampai kerana Allah juga. Isteri contoh nak jaga badan bagi cantik supaya suami tengok kita ni seronok lah. Kenapa nak bagi suami redha pada kita? Sebab Allah tuntut kita mencari redha suami. Kerana Allah balik bukan kerana suami ni sayang ke dia lebih-lebih, kerana dia boleh bagi kita macam-macam. Tak boleh kata gitu. Yang bagi kita macam-macam Allah juga, yang jaga kita Allah juga. Esok kalau suami tak ada, bergantungan kita pada siapa? Allah juga. Tapi kalau ada orang yang memang hidup suami-suami, bila suami mati, dia pun rasa nak mati juga tuan-tuan. Dia pun rasa Allah habis hidup aku. Sebab dia tak nampak Allah ada jaga dia. Jadi sebab tu kalau nak buat kerana suami isteri pun, biar tengok sampai kepada Allah juga. Maknanya kita buat kerana Allah juga, bukan jatuh atas suami atau isteri, mati kat situ saja, rugi juga tuan-tuan. Seterusnya kata Nabi SAW, Sayyidul a'mal al-ju'. Penghulu segala pekerjaan itu lapar tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, lapar ni maknanya orang yang lapar ni senang buat kerja. Sungguh tuan-tuan. Orang kenyang, apa benda pun tak terbuat tuan-tuan, sebab dia jadi lemah tuan-tuan. Badan jadi tak larat. Sebab tu jangan kenyang sangat tuan-tuan. Jadi nak mudah beramal tuan-tuan. Sebab tu ulama kata antara jalan untuk mudah bangun tahajud, pada malam hari jangan makan banyak sangat. Kalau malam hari makan 2 pinggan nasi tuan-tuan, jawabnya subuh pun mungkin lewat tuan-tuan. Payah nak bangun tuan-tuan ya. Kita dekat nak puasa dah tuan-tuan, boleh amal dah ni. Ni dekat Ramadan dah ni. Ramadan nanti saya tak jumpa dengan tuan-tuan lah. Tuan-tuan sebulan tak ada lah. Tuan-tuan. Jadi kita Ramadan ni kena faham, nak ambil fadilat lapar ni, jangan kita ni bukan sekadar menahan lapar bulan Ramadan, bahkan kita ni qada pula lapar kita. Tu tak kena tuan-tuan ya. Jadi mulalah tarawih tak ada kualiti, tahajud tak mampu dan sebagainya. Sebab kita puasa bulan Ramadan ni hakikatnya kita bukan berpuasa, kata Imam Ghazali. Buka kitab Imam Ghazali tuan-tuan. Hakikatnya kita ni sekadar menahan sebentar nafsu kita, betul kita qada balik. Tu tak kena. Tuan-tuan tolong jagalah Ramadan ni tuan-tuan. Kalau tidak, tak ada faedah puasa. Nak dapat takwa, tak dapat takwa. Sebab Ramadan kuat nafsu daripada luar Ramadan tuan-tuan. Dah lapar, beli macam-macam, bazir lah, macam-macam perkara. Nak jadi takwa macam mana? Nak dapat kelebihan berlapar ni tak dapat. Sebab dia sekadar tahan, lepas tu qada balik. Tak ada benda tuan-tuan. Nafsu hidup balik. Jadi tahan lapar pada siang hari, malam hari makan sikit juga lah. Sekadar juga tuan-tuan. Tu ujian lah tu. Ujian tu kita kan. Memang payah. Sebab bulan Ramadan ni dia macam-macam jenis air. Air yang tak ada dalam negara pun sampai dalam negara tuan-tuan. Air luar negara pun sampai. Air yang tak pernah jumpa, dia jumpa dalam bulan Ramadan. Luar bulan Ramadan hilang air tu tuan-tuan ya. Jadi Ramadan ni aneka makanan minuman ni banyak sangat. Kuih-kuih luar negeri semua sampai tuan-tuan. Kuih daripada Perak semua ada tuan-tuan. Jadi itu ujian lah. Jangan kita pula tertarik berlebih-lebihan tuan-tuan ya. Kalau banyak duit sangat, pergi sedekah kat fakir miskin yang memang payah nak jumpa kuih-kuih macam tu tuan-tuan. Waktu tu kita sedekah banyak-banyak, bukan waktu tu kita nak ambil peluang makan banyak-banyak, hilang kelebihan lapar ni tuan-tuan ya. Jadi makan sekadar begitu lah. Maknanya buka puasa pun sekadar tidaklah terlalu kenyang sangat, sampai malam, sampai esok hari macam tu lah. Timbang berat tuan-tuan ya. Sebelum Ramadan berat kita berapa? Kalau akhir Ramadan tambah berat. Maknanya tuan-tuan puasa bukan dapat takwa, dapat berat badan.
bukan dapat takwa kita. Sepatut Ramadan kurang berat, ni kita Ramadan lagi gemuk badan kita. Sebab makan banyak bulan Ramadan daripada bulan luar Ramadan. Jadi tak boleh nak bangun malam. Kalau bangun malam pun susah tuan-tuan, jadi berat. Kemudian nak khusyuk dalam semayang payah tengok tuan-tuan benda ni masing-masing boleh rasa Kalau saya cukup terasa Sebab tu kalau saya bertugas jadi imam Ramadan ni, memang kita buka puasa tak makan banyak. Sebab kita tahu dah kalau makan banyak ni tak boleh nak bawa 20 tarawih ni, hilang nikmat dengan Allah, dengan mengahnya, dengan nafas pendeknya tuan-tuan dengan hati tak beri tumpuannya, jadi tak syok, tak seronok. Korbankan makan minum kita untuk mendapat hati yang khusyuk dengan Allah nak buka puasa tu berjagalah. Ni kita bila buka puasa kita berebut macam budak-budak tuan-tuan bulan Ramadan Kalau ada more ke, kita awal-awal beratur nak bagi penuh pinggan kita, macam kanak-kanak kita, macam tak makan, macam kebulu tak makan tuan-tuan berebut-rebut nak dapat makanan yang sedap-sedap atas meja kita. Perangai tuan-tuan Kalau dekat surau tu orang hantar macam-macam makanan, dia dulu ambil tuan-tuan, duk letak bawah apa, bawah ni, bawah baju pun ada tuan-tuan, nak bawa balik. Ada je ni perangai begitu. Maksudnya Ramadan ni tamak dengan makanan berlebih-lebihan tuan-tuan gitu. Bulan plastik semua macam-macam perangai bulan Ramadan tuan-tuan nak dapat takwa macam mana gitu. Jadi nak mudah beramal ni kena lapar gitu Sebab tu tuan-tuan, Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat Nabi SAW. Abu Dzar Al-Ghifari ni tuan-tuan, bila orang tanya dia, wahai Abu Dzar, dalam kehidupan kamu ni apa perkara yang menjadi kenangan manis yang menyeronokkan kamu dalam kehidupan kamu ni tuan-tuan apa yang suasana yang paling kamu seronok wahai Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi yang hebat tuan-tuan Jadi tuan-tuan, orang duk ingat Abu Dzar ni duk ceritalah perkara yang menyeronokkan kehidupan dia. Rupanya lain. Ni orang-orang yang hampir kepada Allah ni lain dia punya pandangan dia. Dia punya kehendak lain. Kita kalau benda-benda yang manis dalam kehidupan kita, kahwin dua ke, tu manis tuan-tuan dapat kereta baru seronok kita. Dah Abu Dzar Al-Ghifari bukan begitu. Dapat duit pencen ke, dapat duit apa, duty ke. Itulah perkara yang manis dalam kehidupan kita tuan-tuan Dah Abu Dzar Al-Ghifari kata, aku yang paling seronok aku dalam kehidupan aku tiga perkara. Kalau aku dapat tiga perkara ni aku seronok, kata Abu Dzar Al-Ghifari. Yang pertama, ketika mana aku sakit, yang tu suasana yang paling aku seronok. Kita tak nak sakit tuan-tuan, kita nak sihat je. Bahkan kalau kita sakit seronok tak seronok kita marah Tuhan apa sakit dan sebagainya tuan-tuan Kalau kita sakit tuan-tuan kena ingat tuan-tuan kita sakit berapa tahun, ingat kebaikan Allah banyak pada kita Jangan oleh kerana sakit yang sedikit tu kita nak marah Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya tuan-tuan Jadi orang tanya, wahai Abu Dzar, kenapa kamu suka sakit? Kata Abu Dzar, tidak ada jalan tuan-tuan tidak ada jalan pengampunan dosa yang paling mudah untuk Allah ampunkan dosa kita melainkan dengan jalan kesakitan. Subhanallah. Tuan-tuan angkat tangan, ya Allah ampunkan dosa aku. Belum tentu Allah nak terima doa kita tuan-tuan Dan kalau kita beribadat, setara mana sangat ibadat kita nak menggugurkan dosa. Tetapi dengan sebab kita sakit, kata ulama, bila sakit dia punya syarat dia pada tuan-tuan ialah redha saja, itu saja. Redha dan ikhlas terima perbuatan Allah, terampunlah dosa kita tuan-tuan. Sebanyak mana kita sakit, banyak itulah gugurnya dosa-dosa kita. Jadi Abu Dzar Al-Ghifari kata begitu tuan-tuan Ada orang dapat ujian tuan-tuan tak kira sakit lah, dapat macam-macam ujian, sakit hati dia tak boleh terima dan sebagainya. Bukan kerana salahnya ujian tuan-tuan, tapi salahnya hati dia. Ulama bagi teorinya tuan-tuan, ibarat tangan tuan-tuan ni tuan-tuan tangan kita ni tuan-tuan, kalau tangan kita ni sihat, tak ada apa-apa tuan-tuan Kalau garam yang cukup masin tu tuan-tuan letak atas tangan kita yang sihat ni, letak banyak mana pun takkan sakit tangan ni tuan-tuan Tapi kalau tangan ni ada luka-luka tuan-tuan luka sini, lagi besar luka dia, garam yang kena, kalau luka tu sikit sekalipun garam sampai sakit tuan-tuan, sakit kita. Kalau luka tu lagi besar, garam sikit pun dah sakit dah, tak perlu 1 guni, tak perlu 1 kilo. Tapi kalau tangan sihat, 1 kilo garam tak rasa apa. Jadi ujian ni maksudnya dia rasa berat tak berat sebab
kita punya hati kotor, kan? Hati kita banyak penyakit. Jadi kena sikit kita mengeluh marah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang hati bersih, nampak ujian ni Allah nak angkat martabat, ujian ni Allah nak hapuskan dosa, maka dia seronok, tak ada apa-apa. Macam Abu Zar Al-Ghifari ni tuan-tuan, boleh tak lepas ni kalau orang tanya kita, Ji, apa suasana yang paling menyeronokkan hidup Haji? Jawab gini tuan-tuan. Oh, hebat Haji. Tuan-tuan, tak ada orang jawab benda-benda gini pada hari ni tuan-tuan ya. Ini adalah pandangan-pandangan sahabat, iman mereka sangat hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Saya nak sebut sikit tentang ujian ni, dalam lalu ni, sebut sikit saja tuan-tuan ya. Ujian ni tuan-tuan, dia Allah beri ni dengan 3 keadaan lah. Sama ada Allah nak hapus dosa kita. Tu yang pertama sekali. Nombor 1, Allah nak hapus dosa kita. Kedua, ujian ni Allah nak angkat martabat kita macam para nabi, para soleh, takwa, wali dan sebagainya, nak angkat martabat. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala beri ujian ni sebab Allah nak sediakan satu ganjaran yang besar dalam syurga nanti. Katanya, maksudnya ujian tu kat dunia, bangkit esok di akhirat kelak kita tanya, ya Allah, ni untuk siapa? Untuk kamu lah. Saya tak ada buat amal banyak begini, semayang saya tak banyak begini ya Allah, saya punya sedekah tak banyak begini. Tapi Allah kata ujian kamu banyak mana yang kamu hadapi, inilah ganjaran dia. Ada yang ketiga, Allah nak bagi ganjaran yang Allah sedia dalam syurga. Betul ya? Jadi nombor 3-nya begitu. Dia satu lagi nombor 4, yang ni orang yang dosa banyak Allah nak tarik kepada Tuhan lah. Tapi kita orang beriman ni bahasa 3 ni, betul ya? Sebab kita ni balik pada Allah dah. Jadi sama ada Allah nak ampun dosa, Allah nak angkat martabat, Allah nak sediakan suatu ganjaran yang besar dalam syurga. Sabar tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan mata Allah sekalian, cara kita tengok ujian yang datang pada tuan-tuan, kita kalau ujian tu kena pada kita, ingat tuan-tuan, kena tengok nombor 1. Jangan tengok nombor 2. Oh, Allah nak angkat martabat aku, tu sombong pula. Kita ni mungkin dosa banyak. Kalau boleh nombor 2 tu jangan ada lah, sebab kita nanti terasa diri kita ni hebat pula. Biar kita ambil nombor 1. Aku ni dosa banyak, sebab tu Allah bagi aku ujian. Kita kalau ujian kena atas kita, nak ambil nombor 1. Tuan-tuan ya, kena ambil nombor 1 lah. Memang kita ambil nombor 1 lah. Kita bukan wali, kita bukan nabi tuan-tuan lah. Dosa kita banyak lah, mengakulah tuan-tuan nak. Semayang kita apa semua tak khusyuk dan sebagainya tuan-tuan. Tapi kalau ujian kena atas orang, jangan ambil nombor 1. Ni cara pandang ujian. Ujian kena atas orang lain, sakit ke, accident ke, tengok nombor 2. Orang kena ujian, Allah nak angkat martabat dia tu. Tuan-tuan tak? Jangan tengok nombor 1. Tengok nombor 1, tu dosa banyak. Dosa banyak tu, sebab tu langgar orang tu. Tu dosa banyak tu, kena jantung, kena kecil manis tu. Jangan, tak boleh. Tengok orang biar tinggi. Tu Allah nak angkat martabat dia. Nombor 2, tengok nombor 2. Atas orang tengok nombor 2. Kita tengok nombor 1. Allah nak angkat martabat aku dengan kita, biar rendah diri. Gitu tuan-tuan ya. Tu sikit saya sebut pasal ujian. Kemudian yang kedua, Abu Zar ni bila tanya apa perkara yang kamu suka, aku suka lapar. Tuan-tuan nak, aku suka suasana lapar tu. Kita tak seronok lapar. Balik rumah tengok bini tak masak, bini kena penampar tuan-tuan nak. Kena penampar bini kita tuan-tuan. Sebab tak masak kena marah, kena tengking kan. Kau ni tak masak dah semua. Contoh macam-macam lah tuan-tuan ni, marah kita. Tapi Abu Zar lapar seronok dia. Lepas ni tuan-tuan, orang rumah kena try. Tengok try suami dia, tengok. Perempuan lepas ni kena try suami. Kita belajar tak ada saya gurau tuan-tuan ya. Ni dah belajar, kena ujian. Balik rumah tak usah masak, tengok suami marah tak. Kalau marah, abang kan belajar tadi. Abang ni tak praktik betul, ustaz ajar dah, nak marah dah abang ni. Tak usah buat saya gurau je tu, jangan dibuat tuan-tuan ya. Kebetulan lapar tak apa, jangan dibuat-buat lapar tuan-tuan ya. Saja-saja tak masak, nak uji suami tak usah tuan-tuan ya. Itu saja je tu. Tapi makna kata, kalau lapar jangan marah. Kalau kita balik kebetulan orang rumah ni kebetulan, bukan saja-saja buat. Perempuan pun jangan dibuat ni modal pula, nanti dibuat modal pula tuan-tuan. Dia malah masak, bang kan ustaz kata lapar tu sunat, jadi hari ni saya tak masak bang. Dia buat modal pula tuan-tuan. Jangan, dosa gitulah. Itu dipanggil menggunakan agama untuk melepaskan kehendak hawa nafsu. Tu jahat tu, tak boleh Minta maaf bang, saya letih bang. Allah, hari ni tak tahulah, pening kepala saya. Di pejabat macam-macam, saya rasa tak larat nak masak. Ikhlas betul lah. Jangan gunakan agama untuk meraihkan kehendak nafsu. Jangan, dosa tuan-tuan, tak boleh Itu maknanya kena faham juga perkara-perkara gitu
Jadi kebetulan memang dalam keadaan lapar ni ada sebab-sebab tertentu dan sebagainya tuan-tuan. Jangan marah. Dan kita kena faham, bila berlaku suasana begitu dan bukan salah isteri kita, kebetulan dia pun sakit dan sebagainya, macam-macam urusan dan sebagainya tuan-tuan, fikir begini, alhamdulillah Allah nak beri aku fadilat lapar. Sengaja berlaku begini, Allah nak bagi aku pahala. Jangan marah tak dapat pahala tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Kalau tak berlaku begitu, aku tak merasa fadilat lapar ni. Jadi Allah nak bagi fadilat lapar. Macam kita kata sabar tadi tuan-tuan, hujan mari, jangan marah, alhamdulillah Allah nak bagi aku pahala sabar. Allah nak beri pahala aku untuk hilang dosa dan sebagainya. Maksudnya setiap benda yang Allah buat pada kita ni, kita sangka baik dengan Allah, baru tenang hati kita. Yang ketiga, kata Abu Zar Al-Ghifari tuan-tuan ya, minta maaf, lapar ni kenapa? Tanya sahabat, ya wahai Abu Zar, kenapa kamu suka lapar? Kata Abu Zar, aku suka lapar kerana bila aku lapar, pemikiran aku akan cerdas, tamak. Aku akan mudah berfikir. Sebab tu orang yang lapar tak kenyang sangat ni, otak dia maksudnya fungsi dengan baik. Yang kedua, kata Abu Zar Al-Ghifari, bila aku lapar, aku senang nak zikir kepada Allah. Nikmat aku berzikir kepada Allah. Jadi memang berlapar ni sayyidul a'mal, ketua kepada segala amalan tuan-tuan gitu. Jadi jangan terlalu kenyang sangat. Kemudian yang ketiga, kata Abu Zar Al-Ghifari, aku suka ketika mana hidup aku dalam keadaan sakaratul maut. Itu suasana yang aku nanti-nantikan. Itu sakaratul maut yang paling kita takut. Abu Zar nak suasana tu. Itulah suasana yang aku nantikan. Kenapa? Bila aku sampai tahap sakaratul maut, aku tahu itulah suasananya aku akan bertemu dengan kekasih aku, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang ni tak sabar nak bertemu dengan Allah. Selagi mana belum sakaratul maut, maknanya aku jauh lagi nak berjumpa dengan Allah. Tapi bukan maksudnya nak mati dah tuan-tuan. Jangan cerita-cerita nak mati, tak boleh. Kita memang kalau boleh hidup dekat muka bumi, nak umur panjang. Sebab apa? Sebab lagi panjang umur, lagi banyak kebaikan boleh buat, lagi banyak zikir yang boleh kita lapaskan, lagi banyak selawat Nabi yang kita boleh lapaskan, lagi banyak usaha yang kita boleh lakukan untuk dekat kepada Allah, untuk capai redha dia. Lagi panjang umur, lagi boleh buat, lagi boleh buat. Tapi maksudnya bila sampai ajal yang Allah kehendak, bukan kita minta, Allah tentu dah suasana tu menyeronokkan kita. Kita tahu dah inilah saatnya pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kafir dia takut nak mati sebab apa? Dia tahu inilah saat pertemuannya, dia akan diseksa oleh Allah. Orang munafik, orang banyak dosa, dia takut sakaratul maut ni sebab inilah permulaannya kehidupan dia yang lebih berat, lebih susah daripada kehidupan dekat dunia. Tuan-tuan, memanglah akhirat, tak payah akhirat lah. Kubur ni tuan-tuan, dia punya balasan pun dah cukup hebat, tak sama dengan balasan di atas dunia. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan diuji oleh Allah, dunia ni tak ada apa-apa, sikit sangat. Kubur tu lagi tak tertahan siksaan dia. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Hurairah tuan-tuan ya, Nabi kata kubur ni, Sayyidina Umar menangis lalu kat kubur. Orang tanya Sayyidina Umar, kenapa kamu menangis kat sini? Sedangkan lepas kubur ni, akhirat esok lagi dahsyat siksaan dia. Kata Sayyidina Umar, wahai sahabat sekalian, inilah tempat pertama yang paling berat, yang paling susah untuk manusia lalui. Kalau di sini dia baik, dia akan lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Kalau di sini dia buruk, dia akan lebih buruk. Sebab tu aku menangis di sini. Inilah tempat yang paling penting untuk sekalian manusia, tuan-tuan gitu. Kemudian tuan-tuan kata Nabi, syurga pula. Kubur ini Nabi kata rawdatan min riyadil jannah ataupun hufaran min hufarin nar. Tuan-tuan, Nabi SAW kata kubur ni kalau dia satu lubang daripada lubang-lubang neraka, masuk saja sudah ada lubang sampai ke neraka. Dan bahang panas neraka tu, asapnya sudah sampai dalam kubur. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni api neraka, ni yang meletup baru ni dekat Pasir Gudang ni, yang meletup dekat SK Pasir Gudang 3, kilang apa tu, punya besar letupan dekat sekolah saya tu. Saya datang pergi tu penuh asap. Cikgu saya kata lalu tu, bukan lalu dekat dengan kilang tu, jauh pun terasa panas tuan-tuan. Tu api dunia tu, api kilang kecil ya tuan-tuan. Api neraka 3000 tahun ditiup, malaikat tiup 1000 tahun, warnanya bertukar tuan-tuan. Sampai hari ni kata Nabi SAW, warna hitam api neraka ni, dan kepanasannya 70 kali ganda daripada kepanasan dunia, api dunia ni tuan-tuan. Sangat panas, tak perlu dia punya api tu, bahang dia masuk tu pun Allahu Akbar. Dan dalam kubur ni, bahang dia bukan setakat panas tu,
dengan hentakan malaikat, dengan hempitan kubur, tuan-tuan nak. Sebab tu orang yang tak baik dengan Allah ni, sakaratul maut ni tempat yang paling dia takut. Tapi orang yang beriman macam Abu Zar Al-Ghifari ni, sakaratul maut ni lah tempat kemanisan dia. Sebab orang yang beriman, kubur itu lebih menyeronokkan dia daripada syurga, daripada dunia ni, tuan-tuan nak. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sama tadi, orang beriman Allah akan luaskan kuburnya seluas mata memandang. Tuan-tuan tengok alam ni sejauh mana tuan-tuan nampak, sejauh itulah kubur tuan-tuan akan diluaskan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah tempatkan kita dalam golongan beriman. Amin, insya-Allah, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah buat kita ni orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita mendapat kebaikan pada kehidupan kita selepas daripada kematian, insya-Allah. Takut kita, tuan-tuan, ya. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillah, takut kita daripada dapat kehidupan yang sebaliknya, daripada lubang-lubang neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan kubur kita semua adalah di antara taman syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin, tuan-tuan, ya. Berkat majlis ilmu ni kita doalah, tuan-tuan, insya-Allah. Kita, ya. Jadi 3 perkara tu yang Abu Zar suka dalam kehidupan dia, tuan-tuan, ya. Soalnya Nabi SAW menyebutkan, kata Nabi SAW, al-fikru nisful ibadah wa qillatu ta'am hiyal ibadah. Tuan-tuan, maksudnya berfikir itu, tuan-tuan, berfikir ni perkara yang bagus. Sebab tu, tuan-tuan, kata Nabi SAW juga, berfikir tentang kebesaran Allah itu, ya, tuan-tuan, lebih baik daripada beramal ibadah kepada Allah 70 tahun. Maksud kata kalau orang ni beramal, tapi tak nampak kebesaran Allah, 70 tahun punya amal, sampai kamu tak takut dengan Allah, sampai kamu tak kenal dia, Allah Subhanahu Wa Taala, sifat kasih sayang dia, dekatnya dia dengan pada kita. Kita beramal lama tapi tak pernah kenal Allah, tak takut dengan Allah. Semayang lama tapi buat dosa juga. Maka kata Nabi, berfikir sejenak tentang kebesaran Allah itu, mengenal dia lah. Fikir tentang kenal Allah, takut pada Allah ni lebih baik daripada 70 tahun beramal ibadat tanpa kenal kepada Allah. Jadi tuan-tuan, berfikir ni sebahagian ibadah. Sebahagian ibadah, pahala dia, tuan-tuan. Wa qillatu ta'am hiyal ibadah. Tuan-tuan nak. Makan sikit bukan separuh ibadah, bahkan sempurna ibadah. Maksudnya kalau kita kelebihan berfikir tu pun hebat dah, itu baru kira separuh ibadah. Tapi kalau sikit makan, kata Nabi SAW, pahalanya seperti mana? Satu ibadah yang sempurna, bukan setengah, bukan 70%, bahkan satu ibadah. Itu lagi besar lah, tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita tengok nisbah ni pun sama. Orang yang kenyang banyak, makan banyak, dia punya pemikiran pun takkan cantik, tuan-tuan, ya. Jadi bila kita sikit makan, pemikiran kita akan bagus, tuan-tuan. Sebab tu saya pesan dengan tuan-tuan, dalam kuliah kita sebelum-sebelumnya kita sebut, jangan ajar anak-anak kita makan banyak, tuan-tuan. Kita buang tradisi itu, buang, nah. Anak kita makan kenyang dah, cukup, dia dah kenyang, tambahlah. Ibu masak tak sedap ke, kan? Kita pula suruh tambah. Suami kita pun gitu, bang, makan lagi, bang, saya masak tak sedap ke? Bukan tak sedap, tapi masalahnya kita ni ada agama. Sedap dah awak masak ni, kalau ikut nafsu saya, ikut nafsu abang, 2 pinggan lagi abang tambah. Tapi kerana Allah tak suka, bukan awak masak tak sedap, gitu, tuan-tuan, ya. Jadi kita ajar kita punya tradisi keluarga, makan ni sekadar saja. Lapar sikit lagi bagus, tak apa. Makan sikit lagi bagus, tuan-tuan kita. Tengok anak-anak, tuan-tuan, jenis makan 2, 3, 4 pinggan. Jangan, tak apalah ustaz, nak macam mana, dia kecil lagi, dia nafsu kuat nak makan. Jangan. Maksudnya didikan ni daripada kecil lagi. Dia nak tambah, cukup, tak boleh dah, cukup. Dia menangis ya. Nangis tak apa lah. Sebab kita nak ajar dia daripada kecil lagi, biasakan diri dia. Dia tahu makan banyak ni benda yang Allah murka. Tuan-tuan, ya. Dan satu lagi, makan banyak-banyak ni zalim dengan diri sendiri, tuan-tuan. Zalim dengan buah pinggang kita, zalim dengan pankreas apa semua, kan. Kita makan banyak nanti nak proses payah. Jadi hari ni budak-budak kecil pun, tuan-tuan, banyak dah. 13 tahun dah kena kecil manis dah. Orang kampung saya, tuan-tuan, tak. Demam umur 13. Benar tak? Diingat budak tak kena apa-apa lah, orang kampung saya. Demam 3-4 hari bawa hospital, tuan-tuan. Rupanya bacaan kencing manis dia 20 lebih dah. Terus tak ada jalan, terus pakai cucuk insulin terus. Baru umur 13, tuan-tuan. Sebab hari ni, tuan-tuan, kan tak tahu minuman kita macam-macam. Dengan budak-budak ni, dia pergi sekolah, kadang-kadang dia beli air gas lah dan sebagainya. Yang penjual-penjual ni pun satu hal juga. Budak-budak tu lah dia bagi minum air gas dan sebagainya, nak tarik apa? Nak tarik perhatian diorang, tuan-tuan, gitulah. Anak-anak kita nafsu kuat pula, di luar daripada kita punya penjagaan. Mana kita tahu dia beli apa, tuan-tuan, lah.
Hari ni mudah nak dapat sakit ni sebab makanan hari ni teruk-teruk, cekedi-cekedi tu apa semua tuan-tuan. Kepuk-kepuk apa semua tu, jagalah tuan-tuan. Itu zalim kepada diri sendiri, terang pada anak-anak kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, anak-anak ni ataupun suami ataupun keluarga kita lah tuan-tuan, kita ni kena ada sifat mendidik. Bila kita nak mendidik ni tuan-tuan, kena sebut hukum. Jangan marah saja, tu bukan mendidik tuan-tuan. Jadi kita ni kena khabar, jangan macam tu, ni haram. Ni sebut begini tuan-tuan, sebut ni akhirat, ni Allah suka, Allah sayang, ni pahala, ni dosa, ni syurga, ni neraka. Sebut begitu, ni Nabi sayang, ni Nabi tak suka. Ajar begitu tuan-tuan. Jangan marah-marah saja. Bukan Allah tak bagi, kamu zalim dengan diri kamu sendiri, Allah suruh jaga diri. Sebut benda-benda gitu. Ilmu yang kita ada tuan-tuan nak sampai pada siapa? Pada keluarga kita lah, anak-anak kita dan sebagainya tuan-tuan. Ada setengah mak ayah ni dia marah-marah saja, tapi anak ni tak tahu kenapa dia marah. Dia marah gitu, dia piap rotan. Budak ni tak tahu sebab apa. Ajar, didik tuan-tuan, sebut hukum. Kita berat nak sampaikan hukum. Dia kata nanti nampak macam ustaz pula kan. Agama ni bukannya maksudnya jadi ustaz baru nak cakap benda baik. Memang semua orang kena sampaikan agama, semua orang kena sampaikan dakwah, semua orang kena sebut ni haram, ni dosa. Ustaz saya cakap gitu nanti orang kata saya ustaz pula. Engkau bercakap tu, engkau tengok orang kata, engkau menyampaikan kerana orang ke kerana Allah. Bukan nak kira orang kata kita apa semua. Maksudnya ini amanah Allah suruh kita sampailah tuan-tuan gitulah. Kadang-kadang hati kita ni syaitan cocok, tak usah nanti orang kata engkau ni warak sangat, engkau ni macam ustaz pula. Kan siapa kau nak bercakap? Kita banyak takwil-takwil ni, takwil-takwil hati ni, tak bercakap kita tuan-tuan tak? Sebab kita fikir percakapan orang pada kita. Tanya balik, kita nak sampaikan dakwah ni atas sebab pandangan orang ke pandangan Allah? Jadi kalau kita kerana pandangan Allah, sampaikanlah, tak usah kira orang nak cakap apa, orang nak kata apa pada kita, itu bukan maslamat kita. Orang nak kata ke, nak cakap apa, terserahlah. Itu maknanya mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita dalam menyampaikan dakwah ni, kita dah sampaikan. Kadang-kadang satu lagi perkara yang banyak berlaku pada orang Melayu kita tuan-tuan. Ustaz, ni dah tua ustaz, ni cakap kerang terasa hati. Kita nak jaga hati orang sampai bila tuan-tuan? Nak jaga hati manusia, nak tolak hukum Allah sampai bila? Tak payahlah ustaz, kan merajuk dan sebagainya, cakap kan merajuk. Kita ni tengok orang. Jadi sampai bila agama nak ditegakkan? Lepas tu saya kadang-kadang dalam kuliah ni saya cakap juga tuan-tuan. Sebab saya tak nak jaga hati orang ni, esok saya tanggung dosa tuan-tuan sampai di akhirat kelak. Jadi kita ni sampai bila nak pegang benda-benda gitu? Kerana kita ni baik sangat, baik yang tak guna tempat. Nak jaga hati orang sangat. Orang kata terlalu lembah lembut kita nak jaga hati orang, tapi kita tolak Allah tu macam mana cerita tu? Kita biarkan hukum hakam Allah tak disampaikan, raikan orang, tak nak sebut, tak nak tegur, nanti orang terasa hati. Allah duduk belakang, tanggung dosa tuan-tuan. Ni perkara ni kena ubah tuan-tuan. Tu syaitan belaka tu tuan-tuan. Kita rasa macam baik aku ni nak jaga hati orang. Syaitan kata kau baik, kau tak cakap benda-benda gini, nak jaga hati orang, kau bagus. Kita pun tak cakap sebab nak jaga hati orang. Nampak baik, hakikatnya Allah murka tu. Sebab kita sembunyikan kebenaran untuk meraihkan manusia dan kita membelakangkan Allah. Sedangkan Allah suruh sampai dah. Allah suruh sampai. Tapi sampaikan dengan jalan yang hikmah lah tuan-tuan. Jangan marah-marah. Cakap dengan penuh kasih sayang, dengan keikhlasan, sampaikan juga. Jangan kira hati orang tua ke. Tuan-tuan, saya kadang-kadang benda-benda gini saya tak suka dengar. Sebab nampak sangat meraihkan manusia tuan-tuan ya. Kadang dah tua orang tua tuan-tuan. Tak kira lah orang tua ke orang muda tu kan. Demi nak menyampaikan agama ni kena sampai. Gitu bunyi dah tu tuan-tuan. Jadi lepas ni tuan-tuan jangan kira-kira benda gitu. Kadang-kadang adik-beradik nak apa kan. Kalau kita rasa tak berani nak tegur, minta doa pada Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada aku nak tegur abang aku ni, nak tegur adik aku ni dalam keluarga dan sebagainya kan. Jangan nak jaga hati sangat tuan-tuan. Itu bukan tempat nak jaga hati tuan-tuan ya. Hukum Allah tak boleh jaga hati. Nabi SAW tuan-tuan, Nabi tegas dalam bab agama. Tuan-tuan saya nak sebut sikit lah sebelum kita azan. Tuan-tuan, kita sayang ni kerana Allah, kita benci kerana Allah. Kena faham yang tu. Bukan kita sayang dengan abang kita, kawan kita sayang dia sampai Allah benci pada kita. Tu tak kena tu. Kita sayang dengan nafsu kita, murka dengan nafsu kita, tak kena. Kita sayang kerana Allah, maksudnya apa? Apa yang Allah sayang tu kita sayang. Dan kita benci kerana Allah. Apa yang Allah benci tu kita benci. Bukan kita sayang dengan sebab penilaian nafsu kita. Ni abang aku, ni sahabat aku, tu nilaian hati kita. Allah suka, Allah tak suka, kita tak suka lah. Walau dia abang kita pun, benda Allah tak suka, kita kena tak suka.
Tu baru betul tasawufnya tuan-tuan. Ni anak aku, tak kira lah anak engkau ke siapa, tapi kalau buat perbuatan yang Allah tak suka, kita kena marah. Tak boleh, maksudnya Allah tak suka, kita raikan dia. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, innallaha yaghdab, Allah marah idza madihal fasik, bila kamu puji orang fasik. Orang buat dosa, kita raikan dia, puji dia, tak tegur dia, sedangkan dia semayang pun tak nak. Kita sayang dia. Kalau Allah murka kat dia, kita nak sayang, jangan. Maksudnya benda tak betul, kita kena benci juga, kena tegur juga tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, maknanya apa nama tu, kita suka kepada apa yang Allah suka, dan kita benci apa yang Allah Subhanahu Wa Taala benci tuan-tuan ya. Sampaikan juga. Nabi SAW sebut dalam hadis, ni ketegasan Nabi pada agama. Kata Nabi, "Lau Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Ini tegas Nabi. Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sebagai ayahnya akan potong tangan dia. Tak kira anak siapa. Dan ini hukum Allah, tak ada nak jaga hati, nak apa, potong. Tapi maksudnya Nabi nak tunjuk ketegasan dia dalam dia nak bawa agama, nak bawa apa yang Allah redha ni, tak kira siapa-siapa, maksudnya Allah nombor satu. Boleh tuan-tuan ya. Lepas ni dalam kita menyampaikan agama ni mesti macam tu. Tegas kerana Allah, kita suka kerana Allah, sayang kerana Allah, semua kerana Allah. Biar anak-anak kita, bini kita faham, ayah kamu ni dia kalau untuk Allah jangan main-main. Anak bini kita pun tahu iman kita macam mana. Jadi maksudnya mereka faham didikan kita macam tu. Esok anak kita didik cucu dia pun macam tu lah. Gitulah tuan-tuan ya. Sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan bolehlah kita menahan lapar sikit tuan-tuan. Lepas ni belajar-belajar makan sikit-sikit, sebab banyak kelebihannya, dan kita tak boleh makan banyak-banyaknya kerana nafsu Kita sayang Allah, kita tak nak Allah murka kita kerana kita banyak meraihkan kehendak-kehendak nafsu Segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan saya sampaikan kuliah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah memudahkan untuk kita menghayati ilmu yang kita pelajari ini, kita hidupkan dalam kehidupan insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.